Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abdul Rahman petang tadi berkenan berangkat menyaksikan perlawanan akhir Brunei Darussalam CHSK Badminton Cup 2021. Kejohanan bersempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37 berlangsung di Dewan Serbaguna Sekolah Chong Hua Kudang Tutong. Paduka Nagda Duli Yang Teramat Mulia, Pengiran Muda Abdul Muntakim berangkat menyertai kategori berguru remaja lelaki bawah 14 tahun. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Penorangkaya Safu Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, berangkat sama Yang Teramat Mulia Pengira Anak Munirah Madhul Bolkiah. Sejurus keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia berkenan menandatangani plak. Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim beraksi bersama Desen Chung Min Tin bertemu Ekman Danish bin Duming dan Muhammad Hamizan bin Mashfrizal dari pasukan Hani Kasmat. Dalam perlawanan akhir ini, Yang Teramat Mulia dengan pasangannya menewaskan pasukan lawannya dengan kiraan 22-20, 28. Pemenang keseluruhan diraih oleh pasukan Flying Gravity Waznah dengan keputusan 8-3. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Di tempat kedua dimenangi oleh pasukan Hani Kasmat, sementara di tempat ketiga dimenangi oleh pasukan RHTS. Kejohanan buat julung kali ini disertai oleh 200 orang peserta mewakili 8 buah pasukan yang dibahagikan kepada 2 kumpulan. Satu kes import baharu jangkitan COVID-19 dilaporkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan 207 kes. Bagaimanapun, tiada kes tempatan baharu dicatatkan dalam siaran akhbar Kementerian Kesihatan mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Kes 207 seorang perempuan berumur 31 tahun yang tiba ke negara ini dari United Kingdom pada 14 Mac 2021. Pengesanan kontak telah mengenal pasti 3 kontak terdekat bagi kes tersebut yang mana ujian awal menunjukkan mereka adalah negatif bagi COVID-19. Kesemua kes yang sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan adalah dalam keadaan yang baik. Dengan jumlah tersebut, 13 kes aktif menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan, manakala jumlah kes sembuh 191. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 66 kes. 597 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 15,613 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 315 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 113,535 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Bagi memberi peluang kepada penduduk kampung di Mukim Bukit Sawat meningkatkan lagi pendapatan mereka, pagi tadi Majlis Perundingan Mukim Bukit Sawat mengadakan tamu gayuh.
Ia juga diadakan bagi memperkenalkan lagi Kampung Sungai Mau dan Mukim Bukit Sawat kepada masyarakat di negara ini. Yang Mulia, Majlis perasmian tamu gayuh disempurnakan oleh Yang Berhormat Pin Orang Kaya Seri Kerana, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Bubakar bin Haji Apong, Menteri Haliwal Dalam Negeri. Majlis tersebut diteruskan dengan penyampaian sumbangan ihsan kepada warga emas di Mukim Bukit Sawat. Yang Berhormat Pihin juga melancarkan satu kampung satu produk bagi Kampung Labi 1 iaitu Wajid Ubi Kayu. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Abdul Hamid bin Haji Momin dan Yang Berhormat Awang Hanapi bin Muhammad Siput, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Deklamasi puisi dari pelbagai negara dan bahasa diperdengarkan semasa bacaan puisi sempena sambutan Hari Puisi Sedunia. Acara anjuran Angkatan Sastrawan dan Sastrawani Astrawani dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka dan Kumpulan Putra Seni itu diadakan di Balai Sarmayuda Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas semalam. Hadir Yang Berhormat Pihak Perdana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Ahmad Darudin bin Pengarah Datuk Paduka Johor Osman, Menteri Halwa Ugama. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dan Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Jabidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Seminar Akademi Dakwah di Hasrat dapat mengetengahkan contoh-contoh belia secara inklusif dan bermanfaat. Laporan mengenainya menyusul seketika nanti. Mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah sesuatu yang mudah tetapi harus berusaha untuk mengamalkannya dan mengadaptasinya dalam kehidupan seharian. Justru dengan meneladani dan mencontohi kepribadian serta sifat baginda dari segenap aspek kehidupan menjadi contoh paling agung yang terpuji dan mulia. Perkara tersebut antara intipati ceramah melalui program Kenali dan Cintai Rasulullah yang diadakan pagi tadi di Masjid Hasanal Bolkiah, Pekan Tutong. Hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Program Kenali dan Cintai Rasulullah diisi dengan ceramah khas. Pengiran Abdul Basit bin Pengiran Haji Zaini, penceramah bertauliah dari Majlis Ugama Islam Brunei MUIB, menyampaikan ceramah bertajuk Mengenal Peribadi Agung Nabi Muhammad SAW. Manakala Profesor Madya Dr. Haji Abdul Rahman Radin Al-Haqi, penceramah undangan dari Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa, menyampaikan ceramah bertajuk Mencintai Rasulullah sebagaimana para sahabat mencintai baginda. Program dianjurkan oleh An-Nafi dengan kerjasama Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Hasanal Bolkiah, Pekan Tutong. Ahli-ahli Majlis Perundingan Mukim Zon 2 iaitu Mukim Amor dan Mukim Bokok dengan kerjasama Jabatan Daerah Temburong dan Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Temburong pagi tadi mengendalikan acara Mukim Ku Ceria. Acara bersempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37 itu menyediakan pelbagai acara antaranya basikal ton dan walkathon. Acara basikal ton yang dikendalikan oleh Temburong Paddlers disertai oleh 50 orang. Pelepasannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Suhaili, pemangku penolong pegawai daerah Temburong. Kayuhan sejauh 23 km itu bermula di Dewan Kemasyarakatan Mukim Bokok. Sementara acara walkathon sejauh 3 km diadakan di sekitar kawasan rancangan perumahan negara Kampung Ratai. Mukim Ku Ceria diadakan bertujuan untuk memupuk perpaduan bermasyarakat di mukim berkenaan. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Emran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara.
Program Mukimku Ceria juga diisikan dengan pameran Satu Kampung Satu Produk yang dihasilkan oleh para usahawan kecil dan sederhana di daerah Temburong. Selain untuk mengembang dan menjana ekonomi, aktiviti seumpamanya juga bertujuan untuk memberi peluang kepada mereka untuk memasarkan produk masing-masing. Antara produk yang dipamerkan termasuk makanan, kraftangan dan herba tradisional. Menurut Yang Berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku pengerusi Mukimku Ceria, hampir keseluruhan Majlis Perundingan Kampung telah mempunyai produk yang boleh diketengahkan. Kita ni amat bersyukur di Mukim Zon 2 ni hampir keseluruhan MPK di bawah tadahan Mukim Zon 2 ni telah mempunyai produk mereka masing-masing. Menggambarkan kepada kita ni suatu perkembangan yang cukup menggalakkan di kalangan ahli-ahli MPK MPM di dalam mengusahakan hasil produk ini. Dengan adanya kerjasama daripada semua pihak, insyaAllah Majlis Perundingan Mukim dan Kampung khususnya di Zon 2 ini akan dapat berkembang lagi di masa-masa akan datang. Dalam menghidupkan malam Nisfu Syakban, pelbagai pihak di negara ini mengadakan bacaan surah Yasin sebanyak 3 kali. Majlis bertujuan untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dipanjangkan umur dengan beramal ibadat kepadanya dan memohon agar dijauhkan daripada bala bencana serta memohon agar dimurahkan rezeki yang halal lagi bermanfaat. Kementerian Hal-Ehwal Ugama melalui Jabatan Hal-Ehwal Masjid mengadakan majlis berkenaan lewat petang tadi di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Hadir Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal-Ehwal Ugama. Pengisian majlis bacaan surah Yasin sebanyak 3 kali. Badan Ugama Islam Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB juga mengadakan majlis yang sama. Hadir Datuk Paduka Seri Haji Awang Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Polis. Majlis juga diisikan dengan bacaan surah Yasin. Majlis diadakan di Surau Sementara Dewan Persidangan PPDB. Dan di Surau Musyala Al-Amin, Pusat Dakwah Islamiah Persatuan Nurul Islam PNI melalui bahagian pembangunan mu'alaf juga mengadakan majlis serupa. Hadir Awang Abdul Aziz bin Haji Abdul Kahar, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Majlis ini diisikan dengan bacaan khatam Al-Quran bagi menggalakkan ahli-ahli persatuan berkenaan dan para mu'alaf membiasakan diri membaca Al-Quran secara berterusan dan istiqamah. Seminar Akademi Dakwah Diasrat dapat mengetengahkan contoh-contoh belia secara inklusif yang mempunyai visi untuk berusaha menjadi belia-belia yang memberi manfaat kepada orang lain dalam pelbagai bidang dan sudut untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Seminar yang dianjurkan oleh Akademi Dakwah 3.0 dengan kerjasama Program Keagamaan Belia Pusat Dakwah Islamiyah itu berlangsung di Dewan Multaka Kementerian Hal-Ehwal Ugama. Hadir Awang Abdul Aziz bin Haji Abdul Kahar, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiyah. Seminar diisikan dengan ceramah perdana Kita Belia Bermanfaat yang antaranya menyeru belia untuk berusaha menjadi insan yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ceramah juga menyentuh mengenai contoh-contoh atau kisah belia yang unggul serta cemerlang di dunia dan di akhirat pada zaman Rasulullah SAW. Juga diadakan U-Talk Pesan Asatizah dan Belia Brunei dengan konsep TED Talk santai yang antaranya menerapkan sikap optimistik di mana setiap manusia mempunyai nilai yang baik dan tidak mengenepikan nilai dan amalan berugama. Seminar disertai oleh lebih 100 orang belia terdiri dari pelajar-pelajar sekolah menengah, pusat tingkatan 6, institusi pengajian tinggi serta belia-belia di bawah program keagamaan belia termasuk orang ramai.
49 orang peserta yang mengikuti program Talaki Kitab Turath menerima sijil mereka selepas mengikuti program berkenaan anjuran Pusat Penyelidikan dan Pengajian Jawi dan Kitab Turath Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Pegawan Kupu SB. Penyampaian sijil diadakan petang tadi di Dewan Tarbiyah Kolej Universiti berkenaan. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kupu SB. Sepanjang mengikuti program, mereka memperolehi pelbagai kemahiran berkaitan dengan program Talaki Turath, antaranya mahir dalam latihan membaca dan menulis serta mengajarkan kembali kitab Turath. Para pemenang pertandingan tanda tangan Jawi yang disertai oleh para pensyarah, kaki tangan dan mahasiswa serta mahasiswi Kupu SB menerima hadiah. Pemenang kategori A bagi pelajar Kupu SB, Dayangku Nur Syamimi binti Pengiran Nur Hasman. Kategori B pula bagi staf akademik dimenangi oleh Pengiran Nurul Majidah binti Pengiran Haji Hamdan dan Abdul Hakim bin Dr. Haji Roslan memenangi kategori C bagi kaki tangan Kupu SB. Jabatan Hawal Masjid melalui bahagian imarah dengan kerjasama Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Muhammad Bolkiah Kampung Serusup pagi tadi mengadakan pertandingan tazkirah kumpulan belia Masjid Senegara sempena sambutan Isra' dan Mi'raj. Pertandingan yang dibahagikan kepada dua kategori iaitu bahagian belia masjid dan bahagian belia wanis masjid ini disertai oleh 15 peserta. Hadiah-hadiah disampaikan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Hak Ehwal Masjid. Juara kategori bahagian belia masjid dimenangi oleh Muhammad Khahirul Muaz bin Haji Sibu Daud, belia dari Masjid Muhammad Bolkiah Kampung Serusup. Sementara Dayang Sariah binti Selamat, belia wanis dari Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai Temburung memenangi kategori bahagian belia wanis masjid. Pertandingan tazkirah di Hasrat dapat membentuk golongan pelapis da'i yang berkaliber dan mahir dalam menyampaikan tazkirah yang lebih berkesan. Masjid Kampung Kapuk kini mempunyai bangunan dan kereta baharu bagi pengurusan jenazah. Majlis perasmian bangunan dan kereta berkenaan berlangsung pagi tadi di masjid berkenaan. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid. Bangunan baharu yang siap sepenuhnya pada Januari tahun ini menyediakan tempat dan peralatan untuk menguruskan jenazah. Sementara kereta yang diwakafkan merupakan sebuah van bagi memudahkan pengurusan jenazah. Majlis dianjurkan bersama Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid, Muslimah dan belia Masjid Kampung Kapuk. Bagi memastikan jururawat dan bidan lebih peka dengan perkembangan dan transformasi sistem perkhidmatan kesihatan terkini semasa pandemik COVID-19, Persatuan Jururawat Negara Brunei Darussalam Penjuru telah mengadakan seminar Nursing Potpourri edisi keempat. Seminar yang berlangsung di Hotel Juruton itu merupakan media untuk menyampaikan maklumat kepada jururawat dan bidan mengenai peranan yang dimainkan oleh penjuru dalam meningkatkan imej profesion jururawat dan bidan. Dr. Khadijah binti Haji Abdul Mumin, penolong kanan Profesor Institut Sains Kesihatan Pengira Anak Puteri Rashidah Sadatul Bolkiah, Universiti Brunei Darussalam membentangkan kertas kerja kajian bertajuk A National Qualitative Study on Nurses' Experiences Throughout COVID-19 Pandemic. Sementara Awang Haji Muhammad Hanan bin Abdullah, pegawai jururawat, membentangkan mengenai kepentingan perawatan yang berasaskan assertive community care atau treatment. Hadir Datin Paduka Hajah Suraya Nur Aidah binti Abdullah yang dipertua penjuru. Ketersediaan pelbagai kemudahan diagnostik dan rawatan di negara Brunei Darussalam seperti pembedahan, hemoterapi, radioterapi, pencitraan radionuklear dan radiologi intervensi
Antara yang diketengahkan oleh Datuk Seri Lelajasa Dr. Babu Sukumaran, Pengarah Pusat Kanser Brunei, semasa simposium secara maya kemas kini mengenai paradigma rawatan kanser kolektoral lanjutan. Simposium Anjuran Pusat Pakar Pantai Jerudong PJAC itu berlangsung di Dewan Indra Samudra The Empire Brunei. Lebih 120 peserta yang merupakan ahli perubatan dan kaki tangan penjagaan kesihatan dari sektor perubatan di seluruh negara menyertai simposium tersebut. Sepanjang bulan ini, PJAC telah melaksanakan beberapa aktiviti bagi meningkatkan kesedaran mengenai kanser kolorektal bukan hanya kepada orang ramai, malahan untuk mengemas kini kepada pekerja penjagaan kesihatan mengenai alternatif rawatannya. Pelbagai topik dibentangkan oleh beberapa pakar perubatan dari Singapura dan Brunei Darussalam. Seorang lelaki warga negara asing dijatuhi hukuman penjara dan sebatan atas kesalahan di bawah bab 15-1 Akta Imigresen Penggal 17. Jose Nacario Tolo Jr. berusia 44 tahun, warga negara Filipina dijatuhi hukuman penjara 9 bulan dan 3 kali sebatan kerana tinggal lebih masa di negara ini setelah pas lawatan mansuh selama 3,154 hari. Seorang lelaki tempatan dilaporkan maut dalam kemalangan jalan raya yang berlaku di Lumut Bypass Hala Seria, Sungai Liang hari ini. Pasukan Polis di Raja Brunei dalam serang akhbarnya menyatakan pihak polis menerima panggilan kecemasan tersebut sekitar pukul 6.29 pagi tadi melibatkan kemalangan sendiri sebuah kenderaan. Hasil daripada siasatan awal pihak polis, mangsa berumur 31 tahun dipercayai telah hilang kawalan semasa memandu lalu terbabas ke luar jalan raya dan melanggar sebatang pokok. Kereta tersebut dalam keadaan terbalik dan terbakar. Mangsa berjaya dikeluarkan dengan bantuan keanggotaan Jabatan Bomba dan Penyelamat dan kemudiannya dibawa ke Hospital Raja Isteri Pengira Anak Saleha. Punca sebenar kejadian masih dalam siasatan. Sambutan Hari Tongkat Putih Sedunia dan Hari Penglihatan Sedunia 2020 dihasrat dapat meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai kepentingan penggunaan tongkat putih bagi individu-individu yang mengalami masalah penglihatan dan menghulurkan bantuan kepada mereka yang kurang daya penglihatan. Pagi tadi, satu aktiviti amal sempena meraikan Hari Tongkat Putih Sedunia dan Hari Penglihatan Sedunia 2020 berlangsung di Taman Haji Semuda Umar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Perasmian disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan yang juga menyampaikan sijil penghargaan kepada para penaja. Hadir sama Datin Seri Paduka Dr. Hajar Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan. Yang Berhormat menyertai aktiviti berjalan kaki di samping memakai penutup mata dan menggunakan tongkat putih mengelilingi taman. Aktiviti amal merupakan anjuran bersama Unit Pendidikan Khas UPK dengan kerjasama Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Kebangsaan BDNAB. Menerusi sambutan mampu memberi gambaran kepada orang ramai kepentingan fungsi tongkat putih kepada penggunanya dan bagaimana pengalaman mereka yang normal penglihatan dipakaikan penutup mata dan menggunakan tongkat untuk berjalan. Tongkat putih ini fungsinya adalah untuk melindungi orang yang bermasalah penglihatan daripada terjatuh kalau sekiranya mereka berjalan di luar dan juga untuk mengetahui di mana mereka berada. Lebih kepada untuk aware orang yang supaya orang ramai tahu yang bahawa orang yang memegang tongkat tani adalah orang yang ada masalah penglihatan. Rasanya memang susah dan takutlah. Pasal ketani anda tahu apa di depan itu. Luruskan anda ketani berjalan itu. Unless ada orang tu macam membagi guide, mangkali adalah berapa persen ketani confident sikitlah. Unless ada anulah tongkat putih ni at least dapat je menolong serba sedikitlah akan menuju ke depan itu.
100 orang peserta menyertai acara Great Memories Coastal Ultra 2021, anjuran Brunei Ultra Marathon Series. Acara bermula dan berakhir di Pantai Seri Kenangan, daerah Tutong. 4 kategori dipertandingkan di mana para peserta melalui cabaran laluan sejauh 50 km dan bagi setiap pusingan berlari sejauh 12.5 km di sepanjang pesisiran Pantai Seri Kenangan. Para peserta diberi masa 10 jam untuk menyelesaikan larian. Kategori terbuka lelaki dijuarai oleh Awang Muhammad Syahrul Nazri bin Muhammad Fauzi, sementara Awang Sia Kong Meng memenangi kategori veteran lelaki. Juara kategori terbuka wanita dirangkul oleh Dayang Eli Nina Sabtu dan Dayang Hajah Wedawati binti Haji Agan memenangi kategori veteran wanita. Selain meningkatkan semangat kesukanan dalam kalangan peminat sukan, larian jarak jauh di negara ini, acara juga adalah sebagai salah satu platform untuk mencari atlet-atlet yang berpotensi untuk diketengahkan juga dikembangkan dalam sukan larian jarak jauh di peringkat serantau dan antarabangsa.